Marilah sama-sama kita bukakan perjumpaan kita dengan kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kepada murid-murid yang hadir, jangan lupa tulis nama dah untuk kehadiran. Terutama yang guna akaun bukan ID delima dah. Yang guna akaun bukan ID delima, lebih-lebih lagi lah. Kadang-kadang ustaz tak tahu nama awak guna tu nama yang lain kan. Jadi sebalik seelok-eloknya awak masuklah dalam telefon awak tu ID delima. Awak tahu ke cara nak masuk? Ada yang tak tahu? Nanti ustaz kongsilah cara untuk awak masukkan akaun delima dalam smartphone awak. Contohnya macam smartphone ustaz dalam smartphone ustaz ni ada 3 akaun. Kita boleh masuk. Tak ada masalah dah. Kita boleh masuk. Walaupun 2-3 akaun dah. Cuma kita boleh switch off dan switch on lah. Contohnya Google Meet hari ni kita nak masuk menggunakan ID delima, maka kita switch on ID delima. Ataupun kalau kita nak masuk guna ID biasa, maka kita boleh pilih ID yang biasa lah. Nanti ada masa ustaz kongsi dah video cara-cara untuk awak masukkan ID delima ke dalam telefon awak. Bendanya mudah je. Kalau awak tengok panduan video, insya-Allah. Dalam YouTube pun ada sebenarnya. Jadi untuk hari ini kita tengok. Nanti ustaz buka buku teks tajuk minggu lepas Tajuk minggu lepas. Tajuk ke apa minggu lepas? Siapa yang ingat? Surah Al Ni bagian ulum. Ulum. Sekejap. Okey, kita tengok. Okey, bahagian adab, hargailah alam kan? Bahagian adab, hargailah alam. Bahagian adab, pelajaran 21. Muka surat 183 dah. Hargailah alam. Tu tajuk dia. Nanti ustaz tunjuk sini. Okey. Hargailah alam 183. 183. Minggu lepas. Minggu lepas ustaz tak buat Google Meet. Gi cocok. Cocok vaksin minggu lepas. Seratus lapan puluh tiga.
Okey. Pelajaran 21, hargailah alam. Kena baca alam, baca molek tu. Lama baca belah lain. Lama baca hargailah alim. Maksud lain tu. Alim orang yang ada ilmu. Alam ni alam lah. Alam sekitar yang kita nampak ni. Alam, hargailah alam. Jadi maksud alam di sini ialah alam sekitar lah. Alam sekitar yang berada di sekeliling kita. Okey, tu tajuk dia, bahagian adab. Perhatikan dan fikirkan. Dia suruh kita perhatikan gambar ni dan fikirkan. Gambar ada pekerja ni. Pekerja apa ni? Alam flora. Pekerja mengutip sampah. Mengutip sampah dah. Okey, dia kata alam sekitar ialah semua sumber alam ciptaan Allah seperti sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya. Semua sumber alam ini perlu dipelihara supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Tu maksud alam sekitar. Pengertian alam sekitar ialah dia kata semua sumber alam ciptaan Allah lah. Contoh dia gambar sungai. Alam sekitar lah tu. Sungai, laut, tumbuh-tumbuhan, udara dan seumpamanya lah. Semua tu kita sebut sebagai alam sekitar. Jadi kita kena jagalah. Islam mengajar kita supaya beradab. Dan beradab ni bukan sahaja kepada Allah, bukan sahaja kepada makhluk, bahkan kepada alam sekitar pun kita kena beradab. Nak ayat comelnya ajaran Islam ni. Ajaran Islam ni comel dah. Satu package hidup yang lengkap, comel dah. Kalau semua orang Islam tu molek ajaran Islam ni, maka comel dah. Jadi masalah sekarang ni orang Islam mengaku Islam tapi tak mahu turut ajaran Islam. Tu jadi masalahnya. Okey. Comel ajaran Islam ni. Dia ajar belaka. Dengan alam sekitar pun kita kena beradab. Apakah perasaan kamu apabila melihat situasi sebegini? Apabila awak tengok ada orang bekerja kutip sampah ni, gana perasaan awak? Zafran tu. Ya Ustaz. Apa perasaan awak? Tengok orang Gembira. kerja kutip sampah. Gembira. Awak gembira. Kenapa gembira? Kerana alam menjadi bersih. Kerana alam menjadi bersih. Boleh tak? Boleh. Boleh terima. Boleh terima lagi. Amni Fasihah. Mana Amni Fasihah tu? Ya, Apa perasaan awak tengok orang kutip sampah ni? Perasaan awak kan? gembira dari jalan kita. Gana. Perasaan berasa gana? Gembira. Gembira juga. Tak berasa kasihan ke tak? Tak berasa kasihan ke dia ke? Tak. Gembira juga. Tahu? Tak tahu. Kita kena berinteraksi dah. Dengan alam ni kita kena berinteraksi. Mesti ada perasaan lah. Perasaan gembira, sedih, suka, tak suka. Kena berinteraksi dengan alam. Kita ni manusia ni adalah makhluk yang bersosial dah. Kita ni bersosial. Kita berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan haiwan. Syahia, mana Syahia? Ada ke tak tu? Ada. Kan perasaan awak tengok orang kerja kutip sampah tu apa ni? Lori sampah tu duk kutip sampah tiap-tiap hari. Apa perasaan awak? Tapi gembira. Tak jelas lah. Jelas sikit. Rasa kesian. Tapi gembira. Merasa tak jelas ayat. Terkilan.
tapi gembira. Rasa kesian. Kesian, rasa kesian duk kutip sampah kita deh. Tapi gembiralah. Tak apalah, itu pekerjaan yang halal. Jangan kita pandang hina deh. Orang kerja gini pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang halal. Awak tengok cerita Upin Ipin. Upin Ipin. Bahagian cita-cita. Kenapa ya cita-cita Fizi? Cita-cita saya ialah mengutip sampah. Duk naik lori kutip sampah. Duk lama-lama tanya. Itu pekerjaan yang mulia deh. Jangan kita pandang hina. Pekerjaan mulia ni. Kita kena pandai hina tu. Orang yang kerja ngedah-dadah. Tu sumber yang haram. Ngedah-dadah, ngedah perempuan lah ni ada. Pemerdagangan manusia. Dia jual orang. Ada juga lah ni beringat. Sebab tu kena jaga. Lah ni dia jual belaka, tak kira perempuan, tak kira jantan dah. Orang jantan pun orang jual lah ni. Zafran ingat molek tu. Sebab tu pergi mana-mana beringat. Jangan kita berasa kita hebat. Aku tak apa, aku japat. Jangan. Don ni orang jual belaka dah. Orang perempuan pun jual, orang jantan pun jual. Ingat molek. Ingat tu. Jadi apabila kita tengok orang yang bekerja kutip siapa ni, walaupun pekerjaan ni pekerjaan kita tengok biasa, letih kutip siapa, jadi itu adalah pekerjaan yang mulia di sisi Allah Ta'ala sebab kita jaga kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi kita kena cek diri kita ni. Aku ni suka bersih ke suka kotor? Kalau kita ni suka kotor, cek tu. Iman kita ni tak sempurna tu iman kita tu. Kalau kita suka tengok benda kotor, tak berasa apa tengok benda kotor deh. Cek ada sesuatu dia. Jadi sifat orang yang beriman ialah an-nazafatu minal iman. Dia suka kepada kebersihan. Sebab itulah dia bersih, mandi tiap-tiap hari, jaga kebersihan rumah, jaga kebersihan diri, jaga kebersihan tempat tinggal. Kalau di sekolah jaga kebersihan sekolah, tak tahu siapa kok si kok de. Tu masalah tu. Kadang-kadang masyarakat ni dia tahu siapa kok si kok de. Kadang-kadang dia pergi tempat tong sampah tu, dia tak letak dalam tong sampah, tak luar. Tak luar tu sampah. Tong sampah tak penuh, tapi di luar tong sampah tu penuh sampah. Tu masalah iman tu sebenarnya. Ingat molek. Rasulullah kaitkan dengan keimanan dah. Okey, tengok seterusnya adab terhadap alam sekitar. Apakah adab terhadap alam sekitar? Kita tengok satu persatu. Mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan yang mengandungi bahan kimia berbahaya seperti menggunakan alat kawalan pencemaran udara. Kita kena kawal aktiviti pelepasan asap ni. Okey, di negara kita ni dia ada undang-undang. Setiap kilang yang nak melepaskan asap, dia mesti pasal apa panggil apa? Penapis. Penapis bahan kimia. Kena ada bahagian penapis. Macam exhaust kita lah, exhaust kereta tu dia ada penapis tu. Bukan saja-saja. Kalau bocor bahaya deh. Kalau bocor bahaya, boleh menyebabkan kematian. Udara yang keluar daripada exhaust tu dia ada karbon ke apa? Awak tahu? Karbon dioksida. Karbon monoksida. Karbon monoksida ni kalau kita hirup udara yang ada karbon monoksida dalam jumlah yang banyak boleh menyebabkan kematian. Ingat molek. Betul-betul bag weh. Boleh menyebabkan kematian. Apa dia? Ada ke apa? Boleh menyebabkan kematian. Ingat molek. Tu karbon monoksida. Ada ke peristiwa pelajar UiTM tu? Ada dia berhenti di stesen minyak, dia pun tidur. 4 orang kan?
Khabar-khabar mati. 3 orang daripada 4 orang tu mati. Mati keracunan karbon monoksida. Apa jadi begitu? Sebab berlaku kebocoran di saluran exhaust dia tu bocor. Akhir sekali masuk dalam kenderaan menyebabkan mati. 3 orang mati. Seorang je hidup. Tu bahaya dah. Sebab itulah kenderaan yang kita pakai ni kita tengok molek tempat mana ada kerosakan kena beki dah. Bahaya. Karbon monoksida ni bahaya dah. Karbon monoksida ni digelar sebagai pembunuh senyap. Kalau orang belajar di bahagian kesihatan, dia belajar di antara pembunuh senyap ialah karbon monoksida lah. Sebab benda yang kita tidak nampak dalam udara. Okey, seterusnya menguruskan aktiviti. Jadi adab terhadap alam ni pertama sekali kita kena kawal lah aktiviti. Kalau kita ada kilang, kena kawal aktiviti kilang kita tu. Nak lepas asap tu, kena pasang alat-alat keselamatan. Kalau kita ada kenderaan pun, kena kawal, kena pasang penapis. Kena ikut undang-undang yang telah ditetapkan dah. Tu orang yang beradab lah tu. Orang yang melanggar undang-undang ni adalah orang yang tidak beradab. Jadi Islam mengajar kita ni supaya mengikut undang-undang, ikut undang-undang. Tengok undang-undang lampu isyarat, hijau boleh lalu, merah tak boleh melintas, kuning bersedia untuk berhenti, kena ikut. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, menguruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejal secara sistematik dan terkawal seperti pungutan sampah dan sisa bahan kimia secara berkala. Kita kena urus aktiviti pembuangan sampah kita tu. Jangan teruk kat C, kat D. Terutama sisa toksik. Ni bagi kilang lah. Bagi kilang ni yang menggunakan bahan kimia, akhir sekali dia ada bahan buangan toksik tu. Jadi dia kena urus molek. Jangan kita huk dalam sungai, jangan kita huk dalam lokal. Tak boleh dah. Sebab dia boleh menyebabkan pencemaran alam. Akhir sekali sungai tu jadi beracun dan seumpamanya. Itu bahaya tu, sisa toksik. Jadi kita kena urus molek. Contohnya di rumah kita, bahagian sampah, siapa dia urus? Kena kita huk sampah, masa mana kita huk. Masa mana kita huk? Ikut dia ke? Dia ada masa-masa dia kan? Masa kutipan sampah ada masa dia. Jadi kena sistematik lah. Kena ikut lah. Contohnya kalau di tempat ustaz ni, dia sudah bagi masa. Masa kita pergi letak sampah di tepi jalan tu, bermula daripada pukul 7 sampai pukul 10. Ni jalan tempat ustaz ni jalan Abdul Kadir Adabi kan. PKB telah menetapkan siapa dia nak letak sampah, letaklah di tepi jalan bermula daripada pukul 7 hingga pukul 10 malam. Lepas daripada pukul 10 maka kereta dia akan mari kutip. Kereta sampah lah, lori sampah akan mari kutip. Jadi kita kena ikut masa yang ditetapkan lah. Jangan pukul 12 baru pergi letak. Jadi kalau kita pergi letak pukul 12, nak sapa ke pagi esok tu, jadi busuk dan seumpamanya. Kena ikut undang-undang masa yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa lah. Nampak tak? Kena urus molek. Aktiviti pembuangan sampah. Yang ketiga, mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancam dan terkawal. Ni bagi yang berkuasa lah. Terutamanya yang melibatkan penebangan pokok berskala besar. Kita tengok kayu balok tu. Kayu balok tu terpaksa tebang pokok lah tu. Jadi kalau kita tidak kawal, boleh memberi kesan yang buruk kepada kita lah. Boleh menyebabkan banjir besar dan seumpamanya. Ini menjadi kewajipan kepada orang yang berkuasa ni, pihak berkuasa ni. Awak belajar ilmu sains kan? Kalau hujan turun yang masuk mana?
Dia masuk dalam bumi. Kalau ada pokok maka dia akan serap. Dia akan serap air tu. Dan air selebihnya lah baru masuk ke sungai. Tu yang kita belajar kan. Ilmu sains, ilmu geografi. Jadi kalau pokok semua kita tebang, maka air tu terus mengalir ke sungai. Tidak diserap oleh pokok-pokok dah. Dah pokok tak ada. Akhir sekali jadilah banjir besar. banjir besar. Ingat molek. Tu akibat kita tidak kawal penebangan pokok. Okey, seterusnya. Kepentingan adat terhadap alam sekitar. Apakah kepentingan dia? Ayatnya pentingnya kita kena jaga adat ni. Dapat menikmati udara segar. Dapat menikmati udara segar. Sebab di dunia ni kita ada banyak udara kan. Udara apa ya? Gas ke apa? Gas, oksigen, gas karbon dioksida. Banyak gas dah. Jadi kalau kita kekurangan oksigen boleh menyebabkan apa? Tak boleh nak bernafas lah. Tak boleh nak bernafas. Sebab tu kena jaga. Contohnya pokok. Pokok dia mengeluarkan apa? Gas apa? Gas oksigen kan? Gas oksigen. Sebab itulah kena jaga, kena tanam pokok. Jangan kita tebal semua. Itu di antara sumber gas oksigen Dan kita ni duk hirup oksigen untuk bernafas. Okey. Itu kepentingan dia. Dapat menikmati udara segar lah. Oksigen ada cukup molek. Menjamin kesejahteraan dan kesihatan lah. Menjamin kesejahteraan dan kesihatan. Kita dapat hidup dalam keadaan sejahtera dan sihat. Keseimbangan alam terpelihara. Alam itu berada dalam keadaan seimbang. Sebab kita jaga molek. Nak tebal pun tebal dengan terurus. Lepas tebal kena tanam selalu. Lepas tebal tu, lepas bersih berkayu balak, kena tanam selalu. Pokok. Jangan biar gondor gitu ya. Meningkatkan sumber pendapatan lah. Meningkatkan sumber pendapatan. Habitat flora dan fauna kekal terpelihara. Habitat ni apa ya? Habitat Tempat duduk. Tempat duduk, tempat tinggal. Flora dan fauna tu kekal terpelihara. Contohnya hutan. Kalau kita terokok belakang kak, pah gajah gimana nak pergi duduk mana? Sebab tu ada digazetkan hutan simpan. Hutan simpan ni maksudnya kita boleh tebal. Kerajaan sudah gazet beberapa hutan, kawasan yang digazet sebagai hutan simpan. Hutan simpan maksudnya tak boleh nak tebal lah. Kena jaga. Sebab rimau, gajah, binatang-binatang hutan ni nak duduk mana kalau kita tebal semua. Jadi kena urus molek. Okay, seterusnya, akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Apa dia akibat dia? Kalau kita tak jaga adab, mesti ada akibat. Akibat dia apa? Yang berhuruf tebal. Yang berhuruf tebal tu. Nampak tak? Yang berhuruf tebal. Nampak. Ustaz besar dah. Yang berhuruf tebal. Okey, pertama. Jadi yang pertama, afham. Tengok baca pertama tu ke apa? Afham ada? Ke apa tu? Ketidakstabilan alam. Okey, alam menjadi tidak stabil. Contohnya kita tebal berluasa sekali tidak stabil, menyebabkan macam-macam lah, banjir besar dan seumpamanya. Okey, yang kedua, dia baca ke apa tu? Kita. Awak. Kau ada lagi yang nak Pencemaran baca? udara. Pencemaran Udara. udara. Berlaku pencemaran udara. Contohnya orang kilat dia tak buat napis. Akhir sekali berlaku pencemaran udara. Kita nak mandi hujan pun tak boleh. Sebab apa? Sebab udara beracun, ada bahan kimia.
Biasanya hujan ni dia jadi ubat dah mandi hujan ni. Awak tahu ke tak? Rasulullah dalam peperangan Badar, esok nak perang, malam tu Allah Taala turunkan hujan. Tujuannya untuk apa? Untuk apa? Untuk menenangkan tentera-tentera Islam. Siapa yang nak bubat mandilah hujan dah. Cuma tempat kita ni kena beringatlah. Tempat ada kilat banyak. Zaman dulu mana ada kilat banyak tu. Mana guna bahan-bahan kimia zaman dulu. Zaman kita ni guna bahan kimia. Apabila hujan jadi hujan asid. Tu bahaya pula. Jadi kalau nak mandi hujan boleh. Biar boleh hujan tu sekali lalu, kita pergi mandilah. Niat buat ubat. Sedap mandi hujan ni. Awak mandi air hujan juga deh. Mandi air hujan dalam bilik mandi. Okay, yang ketiga. Wah, Ustaz dekat. Yang ketiga. Apa yang nak baca? Zafran. Adam, ada Adam. Adam. Ada nama ada. Aina Tasmin. Baca Aina Tasmin, nombor 3 tu. Kau baca. Aina Tasmin. Where are you? Aina, di mana? Ada ke tak tu? Astaga apa? Rafi baca Rafi. Ya. Nombor 3 tu. Pencemaran air. Pencemaran air. Pencemaran air. Pencemaran air dah. Ni banyak berlaku di Selangor. Selangor kilat banyak kan. Kalau kita baca dalam Facebook kat kena sama semua kilat. Dia tohuk. Bahan toksik tu dia tohuk dalam sungai. Bahaya tu. Pencemaran air jadi tercemar. Ikan-ikan tak boleh hidup. Kabar-kabar kan? Kabar-kabar napung ikan mati. Tu bahaya. Pencemaran air. Budak-budak nak mandi sungai tak boleh. Macam ustaz lah. Ustaz zaman kecil dulu awak tahu ustaz mandi mana? Tali air kat cerai Zaman dulu bersih. Zaman lah ni tak gamuk nak mandi. Kotor. Zaman lah ni tak gamuk nak mandi, kotor. Tu hasil daripada pencemaran lah, daripada air lokal. Dulu tak ada air lokal masuk dah. Zaman dulu. Allah ni penuh air lokal masuk, akhir sekali cemar. Tengok pun tak gamuk dah. Okey, yang keempat. Yang keempat. Zafran, baca Zafran. Yang keempat tu. Mana Zafran? Kepupusan habitat dan hidupan. Kepupusan habitat dan hidupan jadi pupus. Sebab kita tebal balak, tidak kawal sekali, pakat lari. Gajah, rimau, kera, lari belakang habis. Tak ada tempat nak duduk. Sebab tu masuk dalam kampung tu. Rimau masuk kampung, rusa masuk kampung, beruai masuk kampung. Sebab tempat dia tinggal tu habis. Kena tebal. Seterusnya, yang kelima. Irfan Iskandar. Ada kata tu? Ada? Yang dia, yang kelima tu. Pendapatan penduduk terjejas. Okey, pendapatan penduduk terjejahlah tempat yang berlaku tu. Contohnya kalau sungai tu tercemar, akhir sekali ikan jadi pupus. Orang yang biasa ikat ikan maka terjejahlah pendapatan dia. Nampak tu? Tu contoh mudah lah yang Ustaz bagi. Dan akhir sekali, akhir sekali? Hakisan tanah. Hakisan tanah. Berlakulah hakisan tanah. Kalau bukit kat dia terhakis. Hakis sekali. Utuh. Utuh. Tu bahaya dah. Okey. Manakah dalil yang menyatakan bahawa kita kena jaga
Kena beradab dengan alam ni. Ni dalil dia. Surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Maksudnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Jadi jangan kita buat kerosakan di bumi lah. Salah satu contoh kerosakan tu yang kita sebut tadi lah. Kita buat bahan kimia dalam kolam, buat sampah kat si kat dah. Tu semua tu membuat kerosakan di muka bumi tu. Tebal pokok tidak terkawal. Semua tu adalah kerosakan belaka. Wala tufsidu, jangan kamu melakukan kerosakan. Haram hukum dia. Tak boleh lakukan kerosakan di muka bumi ni. Tu dalil dia. Kemudian rumusan. Rumusan daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Dia kata adab terhadap alam sekitar perlu diamalkan supaya kelestarian alam terus terpelihara. Jadi kita kena jagalah adab terhadap alam sekitar supaya kelestarian alam terus terpelihara. Supaya alam ni dapat kekal, dapat dilestarikan, dapat berjalan mengikut fitrah dia lah. Oleh itu setiap insan bertanggungjawab untuk memelihara alam yang amat berharga. Jadi untuk jaga alam ni merupakan tugas kita semua lah. Tugas semua manusia. Jangan kita letak kepada orang lain lah. Ya aku tak apa, aku buat siapa. Orang lain ikuti, jangan. Tugas kita semua. Tugas kita semua. Okey, seterusnya dah. Kita buat latihan sikit. Sedia latihan Latihan tahun Aku sekolah latihan. 6. Puisi sekolah latihan. Tahun 6. Kita bila tutup puisi hari ni. Jawab selalu. Okey, nanti Ustaz Yes, bagi. so. Okay, GG. Bye-bye. Aduh. Tak cap. Nanti dulu. Ustaz akan letak dalam message. Ustaz, kita kita anda mentah boleh Ustaz? Oh, gila. Siapa yang nak kecil nak berok gila jangan teh. Okay, start masuk dah tu. Okay. Kita start masuk. Dalam mesej tu. Dalam mesej dah. Dalam mesej ada. Dalam grup. Dalam grup start masuk sah. Ustaz typing. Apa dia? Apa? Tak ada ayat typing kan. Wow. Okay, masuk. Apa orang sebelah orang? Aku cari nama paling pelik. Paling pelik Avenue. Okay, kita ada 30. Pelik nama aku tulis. Dia make isbak. Kita ada 29 orang. And ready to tak. Kita ada 29 orang. Baru sebelah masuk 12. 13. Ya Reza nanti ya kita main go to Reza. 16 tu. Cepat. Nice. Siapa pula dia macam ni? Aku masih tahu siapa dia macam ni. 19. Ya, siapa? Oh jahat dia. Okay, semua anjas guys. Anjas. Kita ada 30 orang ni semua. Aku nak Anjas. nama aku iCard bagi benar tapi tak 10 orang lagi. Reza, buat tamu start cap. Ada siapa yang baru masuk, jangan lupa tulis Pilih dia bagi yang chatting tu untuk kehadiran. Kehadiran online Yang masuk ni dikira awak hadir secara online. Yang tidak masuk, elbow. Ustaz tak boleh tulis online ML. Satu, 9 orang lagi. Baik. 9 orang Master. lagi. Cepat sikit. Ya, kenapa siapa master kah? 22. Start cap. Oh, 8 pada orang SG lagi. situ. Pada SG makai fedora daripadanya. Anjas, 8 fedora orang Anjas. lagi. Pada SG gaming gambar yang fedora. Gapo yang panggil?
Tapi lagi tak masuk tu. Tak. Baru 22. Kap. 8 orang. 8 orang lagi tak masuk. Kap. Okay, ropak. Kap. Ni orang lagi, ni orang lagi. Lima orang lagi. Lima orang lagi. Tolong. Ada yang ada masalah. Ada masalah kah? Ada tak boleh masuk. Oh, 25 orang masuk ni. Where to stop the cap? The cap. Okay, Ustaz start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepuluh soalan saja. Cepat awas. Ya, akala ko. Gila di situ. Semuanya gila di situ. Master Anjas. Tolong jelita aku please, jelita aku please. Mana yang mana? Yang ini deh. Oh, aduh, kenapa MS Gaming itu? Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Nah, ada sikit lagi. Waduh, gagal di situ. Nanti Aina. Aku nampak. Gak jelas. Gak jelas. Ya, aku tak dapat double point ya. Sedih. Aku dapat, Wak. Aku dapat double point tu. Aduh, sampai kali itu. Dia bagi saya ke imunitas.
Nampak awak saya siap. Cepatlah siap. Mau siap dah aku. Sabar. Itu dah dua. Siap kita banyak siap ni. Buat akhir kali. Apa dah? Semua siap dah? Siap dah apa? Buat akhir kali tak siap. Tak apa. Tak buat. Fatih Alisha. Kau ada kalinya kedua dah. Ya, sekarang pun nombor lima sih daripada aku nombor 4. Nombor 5. Yang nombor 7. Aku je. Stupid Alif blueberry Omar, bubblegum. Syifa, Wan Irfan. Mana dia? Tak ada dia. Dia mati dah. Malah rasa Alah, lama dia aku rasa. Sama tu. Skala Aisyah. Aisyah tak masuk ni. Dan nanti kita main go dulu. Aisyah dia betul bab tajwid gitu. Ya, bak tajwid. Ada bagi ya. Tengok salah. Ada Tengok. lagi yang salah. Siapa yang salah ni? Oh, astagfirullahalazim. Faris Azim. Fatih Alisha Wan Nasri. Ada lagi yang salah. Rasanya Astagfirullah. soalan ni Ustaz tanya dah minggu lepas kan? Eh, Tahu? Tak tak ada. tahu. Rasa tanya dah lah. Okay, kita tengok soalan dah. Soalan. Okay. Titi, saya kencang. Alam sekitar ialah semua alam ciptaan Allah. Seperti saya. Okey, alhamdulillah semua betul. Okey, alhamdulillah. Nombor 2. Semua alam ini perlu Dimusnah. dimusnahkan. Siapa jawab dimusnahkan ni? Salah pecek Ustaz. Salah pecek. Dimusnahkan. Ustaz ada apalah. Semua sumber alam perlu dimusnahkan supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Dipelihara dah. Sedih man. Aduh, lah Safia ni. Esmet. Ni. Berikut adalah adab terhadap alam sekitar. Pilih 2 adab terhadap alam sekitar. Pilih 2. Ada 3 orang salah. Rasa mungkin tak dibaca belakang tu. Secara tidak Logat sistematik. Awak tak baca molek ni. 3 orang ni. Belakang tu kata secara tidak sistematik. Itu tempat salah tu. Baca molek lah. Macam boleh jangan. Berikut adalah adab terhadap alam sekitar. Pilih 3 jawapan yang betul. Okey, semua betul. Dia bahagian adab ni soalan mudah saja. Bahagian adab ni awak baca, tengok jawapan, boleh tahu ya. Awak fikir boleh tahu dah ni. Akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar, gambar merujuk kepada hakikat air, hakikat tanah. Ada air situ tu. Mana ada hakikat air? Ada hakikat air. Hakikat air. Ada hakikat tanah. Kita boleh hakis air. Boleh. Kok dia mana boleh. Nak hakis air. Hakikat tanah dah. Akibat mengabaikan adab. Okey, semua betul. Mudah aja. Cemar air. Nampak tu gambar air. Cemar tu. Allahu Rabbi. Cemar. Kita mau. Akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar, gambar menunjukkan kepada pencemaran udara dah. Pencemaran udara. Asap daripada kilang yang mengeluarkan asap. Bukan pencemaran asap. Asap tu yang mencemarkan udara. Asap tu dia ada kandungan sisa toksin. Terutama bagi kilang dia nak untung, dia tak pasal dah. Dia tak pasal penapis tu. Kalau tahu kepada pihak berkuasa memang berat. Kena sama lah. Kena denda. Pencemaran udara dah, bukan pencemaran asap. Berikut adalah akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar kecuali dia nak kecuali tu. Hak 2 orang ni dia
Selepas pandai tu perkataan kecuali dah. Kecuali dia. Baca molek. Soalan 9. Ayat berikut merujuk kepada surah Al-A'raf ayat 7. Ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ni ayat yang mewajibkan kita ni beradab dengan alam sekitar. Jangan buat kerosakan di muka bumi. Soalan terakhir. Adab terhadap alam sekitar perlu diamalkan supaya kestabilan alam terus terpelihara. Terus terpelihara. Okey, boleh dah? Okey, 9:48. Ada soalan? Ada yang tanya apa? Ustaz nak ambil kehadiran ni. Ahmad Khairi ada? Ahmad Khairi ada? Saya tidak tahu. Tak ada. Dia ada. Faris Iman? Ada. Ada. Faris Mudassir? Faris Mudassir ada? Ada. Faris Mudassir. Irfan Iskandar? Ada. Ada. Mama Aish Fikri? Aish tak ada. Mana Aish ni? Muhammad Faris Danish? Faris Danish ada? Ada. Ada. Muhammad Akil Zihni? Akil Zihni? Ada? Okey, ada. Yo, tak boleh buka umat. Okey, Zihni. Adam Haris? Adam Haris ada? Ada. Ya. Ya, ada. Ada? Ada. 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 Okey. Afham? Ada deh. Ada. Rafi ada. Syahriza? Ada. Syazwan Irfan? Syazwan Irfan ada? Tak ada. Zafran ada. Zafran ada. Wam Muhammad Irfan? Ada. Ada. Wam Muhammad Alif Omar? Ada. Aina Tasmin ada. Aliana Nur Tasnim? Ada? Tak ada. Fatin Alisha? Fatin Alisha ada? Ada. Ada. Nik Syafiqah? Ada? Ada. Ada eh? Ada. Ada. Bashirah ada? Ada Bashirah? Ada ke tak? Bashirah. Nur Bashirah ada? Ada? Nur Adrisha Maisarah? Ada. Ada. Nur Afiqah Miza? Ada. Ada. Nur Ain Batrisha? Ada. Ini Ustaz panggil sesat. Nur Amni Fasihah? Ada. Nur Karmila Aisyah? Ada. Ada. Nur Elisha? Ada. Ada. Nur Izzah Insyirah? Ada. Nur Mawaddah? Ada.
Nur Khairina Arisha. Ada. Nur Syifa. Ada. Nurin Kristina. Ada. Siti Nur Ain. Siti Nur Ain. Dia tak boleh masuk. Berapa tak boleh masuk? Line dia slow. Line dia slow. Oh, memang slow. Oh. Siti Nur Ain tak boleh masuk. Line slow. Tak boleh masuk. Line siput. Line ciput. Siti Nur Aisyah Amni. Ada? Siti Nur Aisyah Amni. Ada? Ustaz Kak. Ha? Tak gapa. Siti Nur Iznia. Ezinia. Ada? Ezinia. Ada? Ramadhani. Wan Nasrin. Ada. Wan Nur Irdina. Ada. Wan Nur Syahia. Ada. Okey, jadi hak tak adanya. Sak panggil hak tak ada dah. Ahmad Khairi. Ahmad Khairi ni biasanya yang masuk ke tak? Masuk. Biasa masuk. Masuk. Takut ada masalah ke apa? Farid Mudassir. Tak ada. Aish Fikri. Aish Fikri biasa masuk ke tak? Tahu dia. Tak tahu. Masa-masa lain yang masuk ada? Kalau ada adik-adik. Oh, ada Ya, kadang-kadang. Muhammad Syazwan. Muhammad Syazwan Irfan. Biasa masuk ada? Adik-adik. Kadang-kadang. Aliana Nur Tasnim. Aliana Nur Tasnim. Biasa masuk ada? Tapi tahu. Biasa masuk ada? Tak. Tak. Masuk ke? Tak masuk. Mata pelajaran lain dia masuk ke tak? Kalau dia ada masalah data ke? Saya tak tahu. Tak tahu deh. Tak ada. Kawan-kawan rapat. Tak tahu. Siti Nur Ain masalah lain slow. Siti Nur Aisyah Amni. Aisyah ada. Ada. Siti Nur Aisyah Amni ada. Ya ada tapi mak Tapi ke apa? rosak. Dia ya ada tapi mak ya punah. Oh, Mak Puno. Siti Nur Iznia. Tak ada. Iznia ni skala masuk ke tak Tadi dia masuk. Okey. Saya tak masuk. So, 2, 3, 4, 5. Bashirah. Bashirah tak masuk. 7, 8. 8 orang tak masuk. 8. Okey. Okey, itulah untuk hari ni. Ada nak tanya? Ada tak? Tak ada. Okey, kelas ni tak ada masalah internet deh. Kau ada ustaz tanya sebab nak tahulah. Takut ada masalah internet kau gapo ke. Okey, gimana tu ke? Okey. Aki sedang. Tak Okey, ada. di jalan mana tu ke? Lah ni banyak COVID ke? Ingat ke? Awak kena ingat ke? Lah ni Delta, COVID Delta. Varian Delta dah. Mudah berjangkit. Nak keluar rumah beringat dah. Jangan berasa nak pergi situ pergi, nak pergi sini pergi. Kena beringatlah. Lah ni dah. Delta. Varian Delta. Mudah berjangkit. Tak ada apa yang panggil?
Tak ada gejala. Tidak ada gejala. Kabar-kabar tak boleh nafas. Kabar-kabar tak boleh nafas. Dia serai paru-paru dah. Tu, variasi terbaru ni. Delta sudah sampai di Kelantan dah. Sudah sampai, telah diimport masuk. Siapa yang mengimport tu adalah hak baru ni hak kluster durian. Okey, hak jual durian. Dia beli luar negeri dia balik. Mati. Berapa orang? VIP Ingat Molek. Ingat Molek tu. Variasi baru. Ya virus ni Allah Taala buat virus ni ya makhluk dia boleh berevolusi dah. Ingat Molek. Dia boleh berevolusi, dia boleh menyamar, dia boleh bertukar. Awak tanyalah orang bahagian doktor tahulah, orang ngaji bahagian biologi tahulah, orang ngajar sains. Sebab tu lah kita kena cocok tu. Buat sini sebagai usaha lah. Sebagai usaha. Okey, tak ada soalan. Okey, beres Okey, terima kasih semua. Jumpa semula pula tasmik Fani dah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bye semua. Bye. Okey, bye. Bye. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baca. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sama-sama.